Berita Al-Hijrah 28 Muharram 6 September, menuju endemik, kelonggaran rentas negeri dibincang. Juga Myvi hancur dirempuh lori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazida Mustafa. Kerajaan sedang meneliti kelonggaran prosedur operasi standard SOP membendung penularan COVID-19 ketika negara menuju ke fasa endemik. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata kelonggaran itu termasuk kebenaran rentas negeri dan pembukaan lebih banyak sektor. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Hishamuddin berkata kelonggaran tersebut bagi membolehkan rakyat hidup lebih bebas dalam norma baharu. Perkara itu katanya sedang diusahakan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik yang dipengurusi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tambahnya perbincangan mengenai kelonggaran tersebut akan terus melibatkan 3 Menteri Kabinet iaitu Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Kata Datuk Seri Hishamuddin, banyak faktor yang perlu diambil kira kerana ia melibatkan soal kesihatan dan keselamatan. Pihak berwajib perlu memastikan prosedur operasi standard SOP yang ketat dirangka untuk guru-guru yang enggan atau masih belum menerima vaksin bagi memastikan tiada pertembungan di sekolah antara mereka dengan pelajar, guru lain serta kaki tangan sekolah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP Aminuddin Awang berkata ia bagi mengelakkan wujud kluster sekolah akibat sebilangan guru yang tidak divaksin. Setiap guru yang akan hadir ke sekolah tersebut yang belum divaksinkan ini perlu menjalani proses saringan yang ketat sebelum memasuki sekolah kerana kita tidak mahu berlakunya kluster sekolah disebabkan oleh sebilangan kecil daripada mereka ini. Aminuddin berkata pihaknya menyambut baik cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang membenarkan guru-guru belum divaksin hadir ke sekolah dengan melakukan tugas-tugas lain. Namun beliau bimbang sekiranya tugas yang diberikan selain daripada pengajaran dan pembelajaran PDP akan membebankan guru-guru yang telah divaksin. Sekiranya mereka ini terus diberikan tanggungjawab tugasan lain, kita amat bimbang bahawa beban mengajar yang ada pada mereka itu dipindahkan pula kepada guru-guru lain. Selain pada itu, kita kena tahu bahawa tugas hakiki seorang guru itu adalah mengajar. Mereka walaupun tidak secara bersemuka, mereka boleh diberikan tanggungjawab menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran sama ada secara dalam talian ataupun secara luar talian. Jelas Aminuddin lagi, KPM akan memperincikan tugas-tugas lain itu dalam Pelan Komprehensif Pembukaan Sekolah bagi memastikan proses tersebut berada dalam situasi selamat sama ada dalam aspek kesihatan dan keselamatan. Tambahnya, meskipun jumlah guru-guru yang tidak divaksin itu hanya 2,500 daripada jumlah keseluruhan 430,000 orang guru, bagaimanapun proses perbincangan dan penerangan kepada kesemua guru-guru perlu terus dilaksanakan di peringkat kementerian agar bilangan guru yang enggan divaksin dapat dikurangkan. Beliau turut menasihati golongan guru-guru yang menolak vaksin untuk meneliti semula pendirian mereka dan mendapatkan maklumat yang sahih mengenai vaksin daripada sumber yang tepat. Perintah Kawalan Pergerakan PKPD Kuala Kedah dilaksanakan lebih ketat. Ekoran jumlah jangkitan tinggi berlaku di lokaliti tersebut. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, polis akan melakukan kawalan lebih kerap menerusi jalan darat dan laut sepanjang tempoh 2 minggu bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Jelasnya sebarang aktiviti keluar masuk tidak dibenarkan di kawasan berkenaan. Prosedur operasi standard SOP di kawasan PKPD juga adalah berbeza dengan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1 dilaksanakan di Kedah, di mana hanya seorang sahaja dibenarkan menaiki kenderaan dan keluar untuk membeli barang. SOP ini yang akan dikeluarkan ini adalah satu SOP yang sangat ketat. Kita boleh bandingkanlah dengan SOP PPN Fasa 1 yang berlangsung sekarang. Stay at home,
kerana kita tahu kadar jangkitan COVID-19 di kawasan Pulau Kedah ni sangat tinggi. Sebab itulah Penduduk Kelantan boleh mendapatkan vaksin COVID-19 secara walk-in di 21 pusat pemberian vaksin PPV awam di seluruh negeri mulai semalam. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK, Datuk Dr. Zaini Husin berkata pemberian vaksin secara walk-in diputuskan pada mesyuarat Sabtu lalu bagi membolehkan proses vaksinasi terhadap penduduk dapat dipertingkat dalam kadar segera. Langkah tersebut juga selaras peningkatan data pendaftaran pemohon melalui aplikasi MySejahtera selain bekalan vaksin diperoleh mencukupi. Jelas beliau, semalam sahaja seramai 5,164 individu menerima suntikan vaksin secara walk-in di PPV terlibat dan kesemua mereka tidak mendapat janji temu menerusi aplikasi MySejahtera. Kita akan melihat dalam seminggu ini sambutan yang akan diterima dalam walk-in ini kerana data yang kita ada dalam statistik kita yang mereka yang 18 tahun ke atas adalah lebih kurang 1.2 juta. Ya. Jadi sama ada 1.2 juta itu betul-betul mereka yang berada di Kelantan atau sebahagiannya berada di luar daripada Kelantan. Itu kita akan tengok baliklah dari segi bilangan penduduk yang dinyatakan 1.2 juta yang berada di Kelantan yang 18 tahun ke atas. Beliau ditemui media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri JKKN yang dipengerusikan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob di Kota Darul Naim, Kota Baru. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Zaini berkata, Kelantan telah menerima sejumlah 1.2 juta dos vaksin bulan lalu dan jumlah sama akan turut diterima secara berperingkat sepanjang bulan ini. Oleh itu, kadar suntikan harian vaksin dapat ditambah kepada 32 hingga 35,000 dos dan dijangkakan menjelang hujung bulan ini, negeri itu dapat mencapai imuniti kelompok iaitu melebihi 80%. Setakat ini, berdasarkan data Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJFV, bilangan populasi dewasa yang sudah lengkap menerima vaksin di Kelantan ialah 48.4%. Johor mensasarkan akan mula memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada pelajar sekolah bawah 18 tahun bermula Oktober ini. Pemberian itu dijangka akan dilaksanakan selepas sasaran 100% populasi dewasa lengkap dos kedua dicapai. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad berkata keperluan pemberian vaksin bagi pelajar bawah 18 tahun adalah penting pada ketika ini berbanding keperluan pemberian dos ketiga. Kerana saya amat yakin dan percaya seperti yang saya katakan tadi bahawa kita akan mencapai kadar vaksinasi yang tinggi pada 5 hari bulan sahaja. Semalam Johor di peringkat populasi dewasa kita telah pun mencapai 83.1% bagi dos pertama dan 52.6% bagi dos lengkap. Maka kalau kita sasarkan ke semua ini yang boleh kita capai pada penghujung atau minggu ketiga bulan Oktober. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan pada mesyuarat ketiga bagi penggal persidangan ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Johor. Soalan diutarakan Adun Pekan Nanas Yo Tong Siong yang meminta penjelasan adakah dos ketiga akan diberikan kepada petugas barisan hadapan yang telah lengkap 2 dos vaksin. Jelas Hasni, Johor akan sentiasa mengikut rapat perkembangan pemberian dos ketiga sekiranya isu itu diputuskan kerajaan pusat. Pusat Pemberian Vaksin Khas SPPV Hospital Putrajaya bersedia untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada remaja berusia bawah 18 tahun jika mendapat lampu hijau daripada kerajaan. Ketua Unit Kesihatan Awam Hospital Putrajaya, Dr. Alia Eliza berkata pemberian vaksin itu boleh dilakukan seawal minggu hadapan sekiranya mendapat kebenaran. Memang kita mendapat arahan lah daripada kementerian bahawa fasa 5 12 tahun hingga 17 tahun akan bermula tak lama lagi lah. Dan memang kita akan menempatkan program vaksin untuk fasa 5 ni tetap di kemah vaksin kita jugalah.
So kemungkinan minggu depan insya-Allah once kementerian kata dah boleh start, memang kita dah akan start lah. Kita dah ada senarai nama pesakit-pesakit kami yang ada follow up dengan klinik kanak-kanak dan klinik perubatan, dan seterusnya kalau once kementerian kata dah boleh start, memang kita akan terus start lah next week. Beliau yang juga Ketua Penyelaras Program Vaksinasi Hospital Putrajaya ditemui pada sesi penyerahan kemah sumbangan Putrajaya Holdings dan Berhad bagi kegunaan SPPV Hospital Putrajaya. SPPV yang bermula sejak 19 Julai lalu dikhususkan kepada pesakit berisiko tinggi dan kes yang dirujuk oleh PPV awam. Setakat ini 2,855 penerima vaksin di SPPV terbabit. Untuk rekod, setakat ini kerajaan hanya meluluskan penggunaan vaksin jenis Pfizer-BioNTech buat remaja berusia 12 ke 17 tahun. Sementara itu, sejumlah 17,352 jangkitan baru COVID-19 dilaporkan di Malaysia hari ini. Pertambahan kes baru itu menjadikan jumlah kes keseluruhan kini 1,862,187 kes. Sarawak kini menjadi negeri yang tertinggi mencatat kes COVID-19 dengan 3,714 kes, diikuti Selangor 2,126 kes, Johor 2,101 kes, Sabah 1,844 dan Kedah 1,599 kes. Sementara itu, 272 kes kematian baharu dilapor hari ini menjadikan jumlah kumulatifnya sebanyak 18,491 kes. 975 kes berada dalam unit rawatan rapi ICU dengan 435 daripada jumlah itu memerlukan bantuan alat pernafasan. Jumlah kes aktif 252,668. Sementara itu, setakat 5 September, sejumlah 36,431,562 dos vaksin telah diberikan untuk penduduk di negara ini. Jumlah itu termasuk vaksin dos tunggal dan 2 dos. Angka tersebut turut disumbang melalui pemberian 289,958 suntikan vaksin semalam. Berdasarkan data, 87.8% populasi dewasa negara telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos, manakala 68% telah lengkap 2 dos. Lembah Kelang dan wilayah Persekutuan Labuan masing-masing telah mencapai lebih 100% populasi dewasa menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Kementerian Kewangan diminta untuk memastikan kelancaran proses pengagihan bantuan khas COVID-19 BKC Fasa 1. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tumpuan harus diberikan kepada penerima yang berada di kawasan pedalaman, jauh daripada akses perbankan dan tidak memiliki akaun bank. BKC Fasa 1 mula dikreditkan kepada 10 juta penerima hari ini. Menurut data Kementerian Kewangan Malaysia, terdapat kira-kira 708,223 penerima BKC yang tidak mempunyai akaun bank. Justeru Perdana Menteri mahu baucer tunai yang disediakan Kementerian Kewangan sampai ke tangan penerima terlibat tanpa sebarang kelewatan. Perdana Menteri berharap agar bantuan ini dapat meringankan beban keluarga Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, media tempatan melaporkan Datuk Seri Ismail Sabri berkata lebih banyak bantuan akan disalurkan kerajaan kepada rakyat bermula bulan hadapan. Selepas ini, korban peluang kerjaya demi ibu tercinta. Alhamdulillah bertemu kembali. Satu kemalangan ngeri berlaku di Sentul, Kuala Lumpur tengah hari tadi melibatkan sebuah lori pasir dan 6 buah kenderaan. Insiden dilapor berlaku akibat lori pasir terbabit hilang kawalan. Berdasarkan rakaman kamera papan pemuka, ketika insiden, kesemua 6 kenderaan terlibat sedang berhenti di persimpangan lampu isyarat sebelum dirempuh dari belakang oleh lori tersebut. Lori tersebut dilapor mengalami masalah brek yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Sebuah kereta Pro2 Myvi antara yang hancur teruk akibat kemalangan. Berdasarkan video yang tular di media sosial, pemandu Myvi tersebut dilapor terselamat. Difahamkan mangsa yang lain juga berada dalam keadaan yang selamat. Pemandu Proton Preve yang terlibat dalam kemalangan menyebabkan 3 maut di Sitiawan bulan lalu didakwa di Mahkamah Manjung hari ini. Tertuduh AR Satya Ganesh, 38 tahun, turut menghadapi pertuduhan berkaitan dadah. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan.
Mengikut pertuduhan, dia didakwa memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 individu. Muhammad Suhail Zainal, 22 tahun, Hasrandi Bahrom, 27 tahun dan Nur Hisham Hassan, 29 tahun dalam kemalangan di kilometer 4 Jalan Kampung Aceh Setiawan pada 5.30 petang 21 Ogos lalu. Bagi ketiga-tiga pertuduhan terbabit, Satya Ganesh didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dan denda RM50,000 jika sabit kesalahan. Tertuduh juga akan hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu selama tempoh tidak kurang 5 tahun dari tarikh sabitan jika didapati bersalah. Selain itu, Satya Ganesh yang bekerja sebagai jurujual kereta turut didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dia didakwa memasukkan dadah jenis metafetamin ke dalam tubuhnya ketika ditahan di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Manjung pada jam 4 petang 23 Ogos lalu. Sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,500 dengan seorang penjamin untuk kesemua pertuduhan di samping perlu melaporkan diri 2 minggu sekali di Balai Polis Berhampiran. Magistrate Nurul Izalina Rajai menetapkan 1 Oktober hadapan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk penyerahan dokumen dan ujian kimia. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyalurkan peruntukan tambahan RM38 juta bagi memperbaiki rumah dan infrastruktur yang rosak akibat bencana kepala air di Yan dan Merbuk. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mak Zee Khalid berkata pihaknya memahami kesukaran dialami penduduk yang terjejas akibat kejadian itu yang mengorbankan 6 nyawa. Hasil tinjauan dilakukan KPLB mendapati terdapat keperluan peruntukan tambahan bagi membolehkan infrastruktur yang rosak dibaiki segera agar penduduk dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Kos terbesar adalah bagi menaik taraf loji rawatan air LRA tupah membabitkan kos RM35 juta. Selain itu, RM1 juta diperuntukkan bagi baik pulih rumah rosak dan pembinaan projek perumahan rakyat termiskin PPRT. RM355,000 bagi kerja baik pulih jalan kampung, RM500,000 bagi program ameniti sosial termasuk pembinaan jambatan. Sejumlah RM1 juta juga akan digunakan bagi memulihkan bekalan air alternatif, manakala RM145,000 untuk membaiki 4 tadika kemas yang terkesan. Kita identify 35 yang memang rosak teruk tepi sungai dan proses itu sedang berjalan. Proses itu sedang berjalan insya-Allah. Dan projek-projek prioriti di mana ada? Projek-projek prioriti. Dia yang pertama tempat rumah yang rosak tepi sungai. Yang kedua ada titik jambatan yang perlu disegerakan. Tapi proses macam jambatan tu dia ambil masa sikit sebab dia punya design ada design. Lepas tu nak bagi kat siapa. Tapi macam kemas ni antara yang prioriti. Terdahulu, Mahazir melakukan tinjauan pelaksanaan projek di bawah KPLB susulan kejadian bencana kepala air dan banjir yang melanda Yan dan Merbuk pada 18 Ogos lalu. Beliau turut mengunjungi rumah penduduk yang terjejas dan melawat lokasi jambatan rosak akibat dihempas kepala air di Kampung Setul. Turut serta Exco Pembangunan Luar Bandar Negeri, Datuk Siti Aisyah Ghazali dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Guar Cempedak, Datuk Ku Abdul Rahman Ku Ismail. Di ketika ramai rakan seusia dengannya rancak membina kerjaya, seorang anak yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda ini sanggup berkorban menjaga ibunya yang hilang ingatan. Nuraini Abdullah, 31 tahun, berkata ibunya Jawiyah Awang, 64 tahun, hilang ingatan sejak 31 tahun yang lalu ketika sedang mengandungkannya. Akibat penyakit itu, ibunya tidak mampu menguruskan dirinya sendiri dan kelakuannya menjadi seolah-olah seorang bayi. Berdasarkan cerita nenek saya lah, muka masa dia mengandung ke saya tu dia sakit dah ke. Jadi itulah bermula daripada situ dia macam tak ingat lah. Macam dia tak ingat, tak boleh nak urus diri dia dah. Dulu tahu juga sikit-sikit lah tapi dia macam tak berapa nak boleh urus dah lah dulu masa dia mengandung ke saya dah. Kalau lama ke tak boleh nak urus rasa lah diri dia. Lama mana?
Umur saya dah 31 tahun dah. Jadi selama tu ya sakit. Noraini yang merupakan anak bongsu daripada 6 beradik memiliki kelulusan ijazah sarjana muda keusahawanan perdagangan dari Universiti Malaysia Kelantan UMK. Sebelum ini dia bekerja sebagai kaki tangan kontrak di UMK sebelum kontraknya tamat tahun lalu dan selepas itu bekerja sebagai guru tuition sebelum pusat tuition ditutup ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP lebih 2 bulan lalu. Untuk meneruskan kehidupan, Noraini kini berniaga secara dalam talian dengan pendapatan sekitar RM400 sebulan selain ibunya juga turut mendapat bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kesukaran hidup keluarga berkenaan mendapat perhatian dari Pusat Khidmat Ahli Parlimen Pengkalan Cepa bersama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM yang tampil menyampaikan bantuan berbentuk barangan keperluan harian dan wang tunai. Ahli Parlimen Pengkalan Cepa, Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata pihaknya kini dalam proses mendapat kelulusan tanah di kawasan berhampiran bagi membantu membina sebuah rumah untuk keluarga berkenaan dengan kos lebih RM40,000. Pusat Khidmat Ahli Parlimen Pengkalan Cepa juga akan membiayai kos sewa bilik RM250 sebulan keluarga berkenaan sehingga rumah yang bakal dibina sedia untuk didiami. Semenjak dia nak lahirkan anak dia itulah dia jadi sakit gitu. Hampir dah 30 tahun. Jadi kita sediakan tempat tinggal tu dan untuk biaya tempat tinggal tu kita biayai dan juga dia juga mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Alhamdulillah lah jiran sekitar tu pun sangat membantu. Tuan rumah tu sendiri pun banyak membantu pesakit tadi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menziarahi keluarga tersebut di Kampung Baung, Pengkalan Cepa, Kota Bahru. Lebihan bilion dos vaksin, negara kaya membazir? Agensi berita Al Jazeera melaporkan wujud lebihan 1.2 bilion dos vaksin COVID-19 dalam kalangan negara-negara maju menjelang tahun ini. Malah lebihan itu juga dilapor bukan untuk disumbangkan kepada negara-negara lain. Memetik Al Jazeera, data analisis daripada Affinity melaporkan stok vaksin di negara-negara barat mencecah 500 juta dos bulan ini sahaja. 360 juta daripadanya dipercayai bukan untuk disumbangkan kepada negara-negara miskin. Data itu turut menyebut daripada jumlah lebihan 1.2 bilion dos tahun ini itu, 1.06 bilion bukan untuk disumbangkan. Laporan penuh daripada Affinity akan dikeluarkan pada 7 September esok. Isu membulut vaksin hangat di peringkat global, lebih-lebih lagi perbuatan itu didominasi negara-negara kaya. Skim pembahagian vaksin yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB atau COVAX menyasarkan pemberian 2 bilion dos vaksin kepada rakyat di 190 negara tahun ini, termasuk 92 negara berpendapatan rendah dengan sasaran sekurang-kurangnya 20% populasi lengkap menerima vaksin. Pun begitu, negara kaya dilapor telah berunding terus dengan pembekal vaksin untuk membolot banyak dos vaksin yang menyebabkan fasiliti COVAX berdepan ketidakcukupan untuk agihan kepada negara-negara yang memerlukan. Kes COVID-19 di Sydney, Australia diramal mencanak minggu depan ketika pihak berkuasa berhempas pulas mempergiat usaha vaksinasi penduduk tempatan. Menurut pentadbir New South Wales, pihaknya menjangkakan keperluan katil bagi kes-kes rawatan rapi juga akan bertambah awal bulan depan. Pihak berkuasa tempatan juga meramal akan berlaku tekanan kepada sistem kesihatan di wilayah berkenaan. Sehingga laporan ini ditulis, sejumlah 1,701 kes positif COVID-19 dilapor dibawa ke hospital dengan 177 kes terpaksa diawasi di unit rawatan rapi ICU. Katil-katil ICU juga ditambah sehingga 4 kali ganda sejak tahun lepas bagi merawat pesakit yang dijangkiti. Usaha vaksinasi terus dipergiat dengan kerjasama Britain dan Singapura minggu lalu.
ia membabitkan 4.5 juta dos vaksin jenis Pfizer-BioNTech. Hampir setengah juta dos telah tiba dalam peringkat pertama penghantaran ke Sydney semalam. Israel bingung bagaimana 6 tahanan Palestin di penjara wilayah haram itu berjaya meloloskan diri. Penjara berkenaan dikatakan memiliki tahap keselamatan paling ketat dan mustahil tahanan boleh menyelinap keluar. Radio tempatan menuduh 6 individu berkenaan adalah anggota kumpulan pengganas. 5 tahanan adalah ahli pergerakan jihad, manakala seorang lagi bekas komander tentera yang ada kaitan dengan kumpulan Fatah. Kesemuanya berdepan hukuman gantung sampai mati sewaktu dalam tahanan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Kehilangan mereka menjadi misteri berikutan penjara ini memiliki sistem keselamatan canggih. Namun 6 sekawan itu dikatakan telah menggali terowong bawah tanah di penjara Gilboa ini di utara wilayah yang dijajah Israel. Tentera mula menjejaki kesemua tahanan yang lolos itu. Sehingga berita ini ditulis, tiada sebarang komen maupun ulasan daripada pihak penjara maupun polis Israel, namun buruan terhadap mereka masih giat dilakukan. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al Hijrah malam ini. Saya Fazidah Mustafa. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.